Okay, kita akan pergi pada Tuan Haji. Jadi saya kira Tuan Haji dah bersedia. Masing-masing ingin berkenalan juga dengan Tuan Haji ini dulu. So sedikit latar belakang Tuan Haji, tak keberatan daripada Tuan Haji. Dipersilakan. Kita punya board director adalah Quantum Metal. Saya mempersilakan, iaitu Tuan Haji Kamari Zaman. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang saya ni dari segi akademik, saya mempunyai 4. I'm a qualified forester, I'm a qualified IT, I'm a qualified economist dan juga mempunyai ijazah sarjana daripada Universiti Harvard dalam public policy. Itu dari segi akademik lah. Dari segi bidang kerja, saya pernah bekerja dengan forestry dan yang lamanya dengan sebuah bank pusat lah, Bank Negara Malaysia selama 33 ke 34 tahun macam tu. Di bank pusat tu pelbagai tanggungjawab telah diberikan daripada junior officer sampailah director. Saya pernah menjadi chief forex dealer. Saya juga pernah antara kerja saya menggubal dasar-dasar keuangan dan juga pernah juga bekerja di luar pesisir Labuan dan juga saya pernah juga menjadi pengarah penyiasatan di Bank Negara Malaysia sebelum ini. So dari segi background tu itulah dia. Hari ini saya sit dalam beberapa lembaga pengarah, kebanyakannya terlibat dengan keuangan. Dan di Quantum Metal Malaysia ni saya telah diminta oleh Dr. Lim sebagai pengerusi Quantum Metal Malaysia. Itulah sedikit sebanyak tentang latar belakang saya di Bank Negara tu. Antara benda yang mungkin menarik ialah semasa menjadi pengarah penyiasatan, cuba membendung skim cepat kaya, memastikan pelanggan ataupun orang ramai dilindungi dari segi perundangan dan tidak terjebak oleh mana-mana pihak yang cuba membuat aktiviti penipuan. Itulah antara tanggungjawab yang agak berat dan antara benda yang diberi penekanan di Quantum Metal tu samalah juga memastikan pelanggan-pelanggan terpelihara, tidak terjebak dalam apa-apa aktiviti penipuan. Jadi itu adalah filosofi Quantum Metal. Mematuhi segala perundangan, mematuhi segala peraturan, mematuhi segala garis panduan yang ditetapkan oleh mana-mana pengawal selia. So maknanya Quantum Metal walaupun Tuan Haji dalam bidang kewangan, bidang financial, tapi bergabung dengan Datuk Lee Kong Soong dalam bidang emas. So saya kira itu satu gabungan yang sangat mantap. So maknanya kita anggap maknanya Tuan Haji ini sebagai backup dari segi perundangan di dalam Quantum Metal ini. Sebab dari segi pengalaman, dari segi eksperti yang ada daripada Tuan Haji ini, insyaAllah kita rasa aman dan selamat kita dapat berbisnes dengan cara yang betul dan mengikut undang-undang yang ada pada ketika ini. Satu soalan ni, tapi saya rasa satu soalan ini akan merungkai kepada semua soalan daripada business model. Okay? Business model dan juga natural business Quantum Metal dari segi perundangan, apakah pandangan anda kata? Ya, terima kasih. Pertama sekali, perdagangan emas ni pada hari ini tidak diregulated lah ya. Tidak diregulated di mana ia tidak diperlukan ada special license ataupun approval dari mana-mana pihak berkuasa. Special license itulah ya. Walau bagaimanapun menurut Exchange Control Gold Exemption Order 1986, every person adalah bebas untuk membeli, memberi pinjaman, menjual, meminjam atau mengekspor emas. Itu ada exemption order, Gold Exemption Order 1986. Namun demikian, walaupun ada peruntukan tersebut, Bank Negara akan terus memantau. Bank Negara akan terus memantau mana-mana entiti untuk memastikan ia tidak menjalani aktiviti illegal ataupun aktiviti haram yang boleh memberi kesan negatif kepada orang ramai. Bank Negara dia pantau, dia sentiasa pantau. Dia tak ganggu, tetapi kalau kita buat salah dia datang. Jadi mengikut bacaan saya tu, Bank Negara ada dipanggil Financial Consumer Alert List. Dia dipanggil FCA. Ia ini ialah untuk memberi panduan as a guide untuk enhance kesedaran, untuk meningkatkan kesedaran terhadap entiti atau skim yang memberi persepsi salah seolah-olah ia diluluskan oleh Bank Negara. Jadi kalau kita memberi persepsi yang kita kata dapat lesen daripada Bank Negara ke gitu gini, itu salah tu. Jadi kita boleh masuk dalam FCA tu. Itu dari segi peraturan lah. Saya ni lebih kepada peraturan. Ya. Kalau perniagaan emas tu,
kena tanya Datuk Dr. Lim. Kenapa orang berminat untuk melabur dalam emas? Nombor satu, ia selamat. Benda ni fizikal, you boleh request for physical gold. Dan apabila berlaku economic crisis, pada umumnya harga emas trend dia akan naik. Dia dalam orang trading, saya pernah jadi chief forex dealer. Kita panggil emas ni macam safe haven currency ataupun safe haven instrument. Bila dia berlaku pergolakan ekonomi, semua bukan saja individu, fund manager, bank pusat, semua berpusu membeli emas. Itu you tengok harga emas dia naik. Siapa lagi yang membeli emas? Ini agak penting ya, sebab kebanyakan orang dia tengok harga je, tapi dia tak tahu siapa sebenarnya yang menggunakan emas paling banyak. Yang paling banyak emas ialah ini jewelry ya. 50% ya, jewelry. Dan 40% lagi yang membuat fizikal ni lah, yang buat coin, metal dan sebagainya. Dan 10% lagi yang dalam industri tu, yang Datuk Dr. Lim cakap tu untuk because they're good semiconductor. Very good semiconductor dalam dentistry, perubatan dan sebagainya. Dia menggunakan emas. So, permintaan dia tu sentiasa ada lah. Sentiasa ada. Jadi, siapa lagi yang menjual emas selain daripada quantum metal? Sebenarnya banyak. Bukan kita saja ya. Saya tak nak sebut nama lah. Tetapi ada beberapa buah bank juga terlibat dalam penjualan emas di Malaysia. Tuan-tuan boleh ceklah sendiri. Sebab kalau saya sebut sekarang, tak betul lah. Saya tak nak promote, saya nak promote quantum metal je. Jadi, sebagaimana yang saya sebut tadi, quantum metal ni sentiasa patuh. Cuba patuh dan saya selalu tekankan patuh kepada peraturan dan perundangan. Dan apabila kita membuat apa benda, apa-apa advertisement melalui apa-apa media, sama ada akhbar, elektronik dan sebagainya, pastikan advertisement itu tepat. Jangan ada unsur-unsur yang cuba memberi manusia ni, kita ada kelemahan, kita panggil greed. Greed ni ya, bila orang janji sesuatu keuntungan, semua tertarik kepada janji tu. Kita nak para pelabur, untuk bila dia nak melabur, make sure dia equipped with knowledge. Dia equipped dengan knowledge dia, equipped dengan pengetahuan dia. Jadi dia tahu apa dia buat dan apa benda pelaburannya dia buat tu adalah baik untuk dia. Itu yang kita harapkan. Jadi jangan mudah terpedaya, kena rajin buat checking. Maklumat yang kita terima ni kata, oh, bank pusat di London beli emas ke? Baca Google, check, tengok. Sebab ini semua mempengaruhi pasaran emas. Apabila ada maklumat tentu, saya bukan cerita pasal quantum metal, pasaran ya. Pasaran tu kita kena, itu kata-kata kita kena equip dengan knowledge. Bila kita ada knowledge, kita ada technical knowledge lagi, boleh menggunakan carta-carta, jadi kita boleh menggunakan statistical tool, lagilah baik. Itu kebanyakannya trader lah tahu. Kalau orang umum dia tak ada statistical tool. Dia lebih orang kata dapat menangani risiko. Sebab tiap-tiap untung tu belakang dia ada rugi. Kita tak naklah yang rugi kan. Jadi untuk kita mengurangkan kerugian tu, kita kena rajin membaca, rajin bertanya, rajin berbincang, dapatkan maklumat-maklumat yang perlu, yang sesuai untuk terlibat dalam perdagangan emas ni ataupun investment. Sebagaimana saya sebut tadi, Section 4A ini di bawah Exchange Control Act 1953. Bank negara ada kuasa, dia boleh memantau semua advertisement. Apabila mana-mana syarikat, termasuklah quantum metal, membuat apa-apa advertisement yang tidak tepat, kita boleh disiasat. Jadi tiap-tiap perkataan, tiap-tiap fakta tu mestilah tepat ya, supaya kita mempromot secara healthy, supaya pelanggan-pelanggan kita pun dia berani mengambil risiko. Kalau dia rugi pun dia tahu itu risiko memang ada ya. Jadi dia tak boleh salahkan sesiapa. Jadi tapi yang pentingnya advertisement kita kena betul. Tak ada apa-apa unsur. Jadi ada satu lagi area yang saya selalu stres di sini ialah payment system. Sekarang ni evolusi ya, daripada cash bertukar kepada elektronik ya. Ada wallet lah, ada macam-macam. Jadi itu pun di bawah bidang kuasa Bank Negara Malaysia. Ya, bidang kuasa Bank Negara sentiasa memastikan ianya selamat, reliable
dan efisien apabila kita menggunakan satu-satu payment system tu. Jadi payment system tu memang bank negara akan teliti terlebih dahulu sebelum. Jadi kalau Quantum Metal nak membuat sesuatu benda produk, kita pun akur kepada keperluan tu. Jadi Quantum Metal, sebagaimana saya dah berbincang dengan Datuk Dr. Lim, kita sentiasa akur kepada all these peraturan. Sebab kita tahu ada regulator duk memantau secara keseluruhan. Jadi apabila kita menggunakan benda yang betul, jadi di sinilah orang datang confident, because kalau mana-mana institusi yang tidak diregulate, orang tak ada confident. Apabila ia diregulate, payment system kita guna yang regulate, orang akan very confident menggunakan apa-apa produk dan jenama yang digunakan dengan Quantum Metal. Itu adalah penting. Sebab kalau sistem payment ni tidak menggunakan yang sah lah ia boleh berlaku systemic risk. Apabila berlaku systemic risk, orang hilang kepercayaan terhadap katakan e-wallet. Jadi lagi masalah besar. Macam kata orang tak nak percaya cek dah. Orang nak pakai cash je. Pakai cash ni lagi banyak masalah. Nak bawa hulu kilir duit banyak kan. Jadi itu satu area. Bila saya sebutkan ni, saya masuk lagi satu area. Dia panggil Anti-Money Laundering dan Anti-Terrorism Act 2001. Di sini very clearly state, kalau tuan-tuan Google, tu saya kata kena rajin membaca. Dia menyatakan, saya baca dalam bahasa Inggeris, states that for dealers in precious metal, termasuklah quantum metal, and precious stone, yang membeli belian batu-batu mahalnya of the Act, as of 1 Julai 2008, requires all dealers of precious metal to report transaction that exceed certain specific threshold. Saya nak maklumkan di sini, saya nak mengesahkan di sini, Quantum Metal is a reporting institution. Kita patuh kepada peraturannya. Jadi threshold yang dimaksudkan tu, kalau kita beli dalam tunai, saya tak galakkan sangat orang beli dengan tunai ni. Nombor satu, bayar, bawa duit hulu kilir. Nombor dua, orang suspicious. Jadi kalau you beli, elok melalui transfer ataupun daripada bank account, itu bagus. Sebab apa? Semua bank dia patuh pada amla. Kalau kita bawa cash, orang persoalkan. Jadi apabila individu, dia punya had dia ialah RM50,000. Apabila dia membeli lebih kepada RM50,000 tunai, cash dia akan dilapor kepada bank negara. Tapi kalau dia beli melalui elektronik, tak apa. Tunai, jangan bawa 5 ketul duit. Sama juga dengan itu individu. Kalau entiti 300,000, syarikat lah. Sebab syarikat orang tak pernah beli pakai cash ni. Semua transfer. So itulah sedikit sebanyak tentang bagaimana Quantum Metal menaikkan kepercayaan, memberi kepercayaan. Di samping itu, produk kita adalah disertified oleh ISRA. So ini syariah compliant. Kebanyakan pembeli adalah daripada golongan Islam. Memang dia orang ni hendakkan, kalau tak ada ISRA, jadi orang boleh persoalkan. Certification satu, audit satu. Syariah audit pun akan dilakukan juga untuk memastikan dia certification tu ada tahun-tahun dia. Sampai certain period dia akan audit balik, dia akan reissue balik. Untuk memberi keselesaan dan confident kepada pelanggan Quantum Metal, Quantum Metal bukan sahaja menggunakan ISRA, malah kita dah employ a very competent person untuk memainkan peranan as compliance syariah officer. So sekarang di Quantum Metal dah ada competent person yang mempunyai akademik yang mencukupi untuk membuat kerja-kerja compliance untuk pematuhan syariah, dan beliau juga akan diminta untuk melakukan audit syariah terhadap produk-produk. So dengan semua ni, saya yakin pelanggan-pelanggan Quantum Metal lebih selesa dengan apa yang saya kongsikan ni. Sebab selalu saya bila berjumpa, orang tanya betul ke syariah, how do you monitor? Jadi this is how we do. We don't only get it certified, we also have people who make sure that it comply all the time. Bila dia tak comply,
dia kena bentangkanlah kepada lembaga pengarah. Jadi kenapa dia boleh berlaku, bagaimana kita nak mengatasinya. Kita tak nak ia terus berlaku sekiranya dia tak comply dengan syariah. Jadi kadang-kadang boleh tersilap, boleh berlaku. Even dalam bank pun, saya pengurusi sebuah bank pun boleh berlaku ya. Jadi bagaimana kita nak mengatasinya, adalah kaedah-kaedah dia sebagaimana yang dinasihatkan oleh Majlis Syariah. Itulah sedikit sebanyak saya buka semua topik tu. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji telah membuatkan lebih ramai orang jatuh cinta dengan quantum meter pada malam ini, saya yakin Tuan Haji. Sebab pencerahan itu dia merangkumi semua Tuan Haji. Jadi kita dah nampak dah gabungan antara Datuk dikonsult dengan Tuan Haji ini, yang mana orang yang berpengalaman dalam bidang undang-undang, kewangan, Datuk dikonsult dalam bidang ini. Jadi kami nampak, kami semua all the members nampak satu gabungan yang sangat mantap. Inilah sebenarnya yang kita perlu. Kerana macam Tuan Haji cakap tadi ya, pada 4-5 tahun lepas penuh dengan skim cepat kaya dan banyak siasatan yang dilakukan. So kadang-kadang manusia ni bukan nak kesempatan itu, tapi kalau ada peluang mereka cari juga. Ada peluang mereka cari juga. Jadi itu yang berlaku Tuan Haji. Tapi bila adanya satu syarikat yang seperti ini, yang mengikut undang-undang, yang report kepada AMLA, yang seperti yang Tuan Haji cerita tadi, saya rasa selepas ini insya-Allah semakin ramai yang akan jatuh cinta kepada quantum meter. Jadi saya kira kepada anda semua sekali tuan-tuan, saya kira anda semua telah mendapat satu penjelasan daripada Tuan Haji sendiri tentang perundangan, tentang keuangan financial, tentang nasihat, tentang periklanan kita. So kita harus berhati-hati jugalah. InsyaAllah quantum meter akan pergi lebih jauh lagi. InsyaAllah. Amin.